warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairatul Uzma binti Safarudin memegang kad metik B202101093459. Okey, hari ini saya akan menyajikan dua jenis kuih tempatan. Yang pertama, cara pedas, dan yang kedua, kuih keria. Okay. Inilah bahan-bahan untuk membuat kuih keria. Yang pertama iaitu ubi keledik. Yang kedua, tepung gandum. Yang ketiga, garam halus, minyak yang secukupnya untuk menggoreng. Okey, bahan untuk gula pula, gula pasir dan air. Okey, untuk bahan inti kuih cara pedas, yang pertama iaitu daging kisar, serbuk kari daging, bawang merah, bawang putih, gula pasir, garam halus, sedikit lada sula, minyak untuk menumis dan air. Untuk adunan kuih cara, yang pertama tepung gandum, yang kedua santan cair, yang ketiga garam halus, yang keempat 2 biji telur dan yang kelima sedikit pewarna kuning. Hiasan atas kuih cara pula memerlukan daun sop dan sirih merah. Jadi untuk membuat kuih keria, langkah pertama perlulah merebus ubi keledik ini sehingga empuk. Cara menunggu ubi keledik itu empuk, kita menumis inti untuk kuih cara lah. Okey, pertama sekali kita masukkan minyak. Ini minyak sudah panas, masukkan bawang putih, bawang besar, yang telah dicincang ya. Tumis sehingga bawang layu, kekuningan dan naik bau. Okey, setelah itu masukkan serbuk kari daging dan air yang telah dibancuh. Tumiskan kari sehingga pecah minyak. Okey, selepas serbuk kari pecah minyak, masukkan gula, garam halus dan daging kisar yang telah dibasuh. Okey, kemudian gaul sehingga sekata. Okey, selepas itu kita perlulah menutup seketika daging ini supaya empuk ya. Cara kita menunggu daging bahan inti untuk kuih cara, kita boleh tengok ubi keledik yang kita rebus tadi ya. Okay, untuk mengetahui ubi keledik ni sudah empuk, kita bolehlah cucuk ubi keledik ni dengan menggunakan lidi. Okey, ini sudah empuk ya. Ubi keledik itu telah empuk, kita teruskan sehingga tiada air dan masukkan ke dalam. Air pun sudah ditapis. Kemudian kita lenyitkan ubi keledik ini yang telah direbus sehingga lumat. Lenyitkan ubi keledik ini sehingga lumat dan biarkan dia sejuk seketika. Dan kita menunggu ubi keledik itu sejuk, bolehlah kita tengok daging ini sudah masak ya. Dan agak sedikit keringlah. Ini daging telah empuk dan sedikit kering, maka boleh tutup api dan tuang ke dalam mangkuk. Inti untuk kuih cara pedas. Inti cara pedas sudah siap. Ini saya membancuh adunan untuk kuih cara. Masukkan santan ke dalam blender. Dan
saya masukkan tepung gandum. Masin-masin sikit, saya letakkan sedikit garam. Kemudian untuk rasa berlemak, saya masukkan telur. Dan saya meletakkan sedikit pewarna-warna kuning. Ini saya telah mengisar bahan-bahan adunan untuk kuih cara. Kemudian saya tapiskan supaya kebulan tepung itu tidak bergentul. Kita menuang adunan kuih cara ni, sapukan sedikit minyak supaya kuih tersebut tidak melekat dan mudah untuk dikeluarkan. Adunan sudah panas, kita tuangkan adunan kuih cara ini ya. Tuang tidak perlu sampai penuh lah, kerana kita akan meletakkan inti yang telah kita buat tadi tu. Okay, jika di tengah tu sudah, di tepi tu sudah masak, kita masukkan sedikit daging yang telah buat. Kemudian saya letakkan cili merah. Saya taburkan sedikit daun sup. Kemudian saya menutup seketika supaya ia masak. Okey, sementara kuih cara itu masak, saya membuat adunan untuk kuih kari pula. Okey, ni telah saya renyitkan setelah rebus tu. Kemudian saya masukkan sedikit garam ya. Okey, sebelum tu urat kredit ni saya telah buang ya. Okey, kemudian saya masukkan sedikit demi sedikit tepung gandum untuk menjadikan satu dough. Dan kita tengok kuih cara ni. Ini untuk mendekat dan masak. Jangan cucuk di tengah ya, sebab nanti isi ni terkeluar. Kita keluar. Okey. Lepas itu ambil sedikit dough dan bentukkan bulat dan membuat lubang kecil di tengah seperti kuih donat. Ya. Okey, setelah dough pun siap, maka kita goreng di dalam minyak yang panas sehingga ia masak. Okey, kaedah menggoreng ini ialah menggunakan harpa kering, iaitu menggoreng dengan minyak yang penuh. Okey, kuih kering ni sesuai dihidangkan pada waktu sarapan pagi ataupun minum petang. Jenis kuih kering ni adalah sejenis kuih yang manis. Okay. Jadi ini dimasak sehingga warna keperang-perangan. Okay. Macam ni belum lagi lah, lagi sikit lagi. Okay. Setelah kuih kering ni kekuningan seperti ini, kita tuliskan minyak dan kita angkatnya. Ini setelah kuih kering
digoreng. Okey, untuk menyediakan sila gula, masukkan air dan gula ke dalam kuali dengan api sedikit kuat. Okey, masak sehingga pekat tanpa perlu dikacau. Sila gula ni dia menggunakan kaedah marinade. Air dan campuran gula ni menjadi pekat dan ikat, kita masukkan kuih keria ni. Kakao sebati bawang sahaja. Okey, setelah api ditutup, kita kacau dia sehingga menggaul sehingga gula menjadi keras dan rangup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugasan saya pada hari ini. Saya menyediakan menu kuih tempatan iaitu kuih keria dan kuih cara pedas. Okey, saya mempersilakan dua ahli keluarga untuk menjamu selera dan memberi komentar tentang masakan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan menyediakan hidangan kuih tempatan. So sekarang ni kita nak rasa bagaimana rasa kuih tempatan ini. First time dia buat, pertama kali. Untuk komentar pertama, saya ingin menyentuh tentang tekstur ataupun persembahan dan amat baik, dan dari segi tekstur kuih cara ni menarik, dan juga kuih keria ni lembut, memang dia memang lembut. Kalau kita picit dia tak keras, lembut. Dan kuih cara ni cukup dia punya ramuannya, tapi rasa belum tahu lagi. So kita akan rasa bagaimana rasa hasil kerja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kuih cara ni sebenarnya kegemaran saya, memang minat makan kuih cara pedas ni. Dan rasanya ada manisnya, ada pedasnya dan ada masinnya, tapi sedikit masin. Jadi saya tu taklah menjaskan, tetapi pada saya cukup imbangannya, cuma masin sikit je. Dan cadangan saya sekiranya
masin, masa membuat intinya tu masin, mungkin kita kena tambah gula pada pada daging yang kita buat, yang kita ada yang tersebut lah. Okey, tu sikit, tapi pada saya ini memang cukup terbaik, sedap. Baik. Saya rasa pula apa nama ni, kuih kerip. Kuih kerip. Bismillah. Rasanya teksturnya lembut tetapi sedikit kental, bukan kental. Mungkin kena kurangkan tepung sikit. Tepung ni kurangkan sikit, dan dari segi rasa kreditnya ada. Alhamdulillah, manisnya pun cukup dan sesuai dengan lidah ataupun tekak sajalah. Kalau saya rasa secara pedas ni lembut, manis, masin, pedas ada, cuma masin tu terlebih sikit. So pasti kalau buat dia punya apa namanya, inti, kena kurangkan masin. Okay? So yang kedua pula, rasa kredit tapi tak berapa rasa kredit sangat. Manis tu ada, so sesuai untuk orang tua untuk makan ni lah, lepas tu pada petang ke pagi. Okay.